Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kelas matematik pula IPSR, jangan risau. Kelas saya ni saya record kamu ya. Kalau ada sebarang, saya pun kadang-kadang salah juga. Jadi kamu pun kadang-kadang lupa. Okey. Jadi kamu boleh tengok semula recording saya nanti dekat saya punya YouTube channel. Dah itu banyak soalan tingkatan 5. Kamu kena tengok darjah 6 punya, senang. Senang jumpa. Kamu type aja kan UPSR Cikgu Man. Dia keluarlah. Kan kamu punya YouTube. Kamu type kat YouTube lah UPSR Cikgu Man sebagai hashtag yang tu. Tapi untuk kelas hari ini, kamu hari ini hari apa? Hari ini hari Khamis, maksudnya hari Khamis, Jumaat, Sabtu. Hari Sabtu baru dia keluar sebab dia delay 2 hari. Kan? Proses dia kan? Okay? Sebab saya nak dapatkan HD. Okay? Jadi kita teruskan tengok contoh-contoh soalan. Ini contoh soalan UPSR kertas 2. Tak susah mana pun. Kan? Tapi sebenarnya perlu tahu. Kalau tak tahu, apa pun tak boleh buat. Kita perlu tahu je. Rajah di bawah menunjukkan satu nombor 299,473. Dia tanda dekat 2. Kan? Nyatakan nilai tempat. Okey, nilai tempat macam biasa. Nilai tempat ni dia dalam perkataan. Dalam perkataan. Nilai tempat kita buat dalam perkataan. 10, ratus, ribu. 10, ratus, ribu. 10,000, ratus ribu. Itu kita panggil nilai tempat. Dan dia mula dengan 10, ratus, ribu. 10,000, ratus ribu. Jadi jawapan dia kamu kena tulis ejaan betul-betul ratus ribu. Ya, satu markah dapat. Tulis ni. Tak cantik pun tak apa. Asal boleh baca. Tak cantik pun tak apa. Cuma nilai tempat mesti dalam bentuk perkataan. Nilai tempat. Okey. Kedua soalan ni dia kata apa? Cerakinkan. Cerakinkan maksudnya apa? Pecah-pecah. Pecah-pecahkan. Cerakin, pecah-pecahkan. Nombor tersebut mengikut nilai digit. Nilai digit ni nombor. Tadi perkataan. Nilai tempat ni nombor. Nombor maksudnya kita kena pecahkan setiap nombor ni. Contoh kat sini contoh kan. Okey. 2 ni apa? 200,000. Jadi saya tulis 200,000. 200,000. 200,000 campur 9. 90,000. Campur 9 lagi. 9 apa ni? 9,000. Campur 4. 400. Campur 7. 70. Campur 3 sah. Ini kita panggil dia apa? Cerakinkan. Pecah. Cerakin ni bukan saja UPSR. PT3 ada soalan. SPM pun ada soalan cerakin. Cuma lain sikit lah. Dia ada level naik. Level dia naik. Kamu punya macam ni. Dia tambah-tambah sikit lah nombor dia macam tu lah. Tapi benda ni ada. Ada yang tak ada jawab dah cerakin tu. Akan faham. Cerakin maksudnya apa? Pecah-pecahkan dia. Nilai digit nombor. Nilai tempat perkataan. Okey. Ini contoh. Kalau jumpa soalan ni dalam exam, 2 markah je. Kamu kena ambil 2 markah ke 1 markah ke dalam exam. Kita target sebaik mungkin. Okey, jawab sebaik mungkin. Kalau lepas tu berapa markah dapatlah. Sebaik mungkin. Okey, terus nombor 2. Mungkin minggu depan saya lupa sebenarnya nak bagi soalan ni ke kamu. Aduh. Kan? Okey. Ini soalan ramalan UPSR 2019, 2020 tak ada exam. Okey. Rajah di bawah menunjukkan satu nilai. Nampak dia bagi apa? 350%. Okey. Tukarkan nilai tersebut kepada nombor bercampur. Okey, apa nombor bercampur? Kita nak buat macam mana? Kita tukarkan. Maksudnya apa maksud ni? Ini maksudnya 350/100. 350/100. Okey, dia ada 2 kaedah nak tukarkan kepada nombor bercampur. Okey, satu kaedah kita cerakin. Boleh cerakin. Cerakin contoh macam ni, ni ratus. Ratus saya cerakinkan ni sama dengan saya akan ambil 300/100 campur dengan 50/100. Ini saya kaedah saya cerakin, saya pecah. 300/100 ini akan dapat 3. Yang ini 50/100. Potong kosong. 5/10 sipil 5. Atas 1, bawah 2. 1/2.
Okey, 50%. 50% 1/2. Ini nombor-nombor yang kamu kena hafal lah, kamu kena hafal ni. 50% sama dengan 1/2 kena hafal. 20% sama dengan 1/5 kena hafal. 25% sama dengan 1/4 kena hafal. Okey, nombor-nombor kamu wajib hafal lah. 75% sama dengan 3/4 kena hafal. Ini nombor hafal. 50% 1/2. 20% 1/5. 25% 1/4. 75% 3/4. Kalau boleh hafal, terbaik. Kalau tak boleh hafal, kena kira. Contoh macam ni, 50% 1/2. 3 campur 1/2, nombor bercampur. Jawapan kita 3 besar 1/2. Macam tu je, mudah je soalan dia. 1 markah je pun. Okey, ini cara dia. Salah satu cara. Boleh bahagi macam biasa, boleh juga. Tapi saya lagi suka macam ni lah. Cerakinkan kalau kita nampak cerita pasal peratus ni. Okey. Tuliskan jawapan dalam bentuk perpuluhan. Perpuluhan pun senang sebab apa? Ni sama ni. 3 campur. 1/2 apa? 1/2 0.5. 1/2 adalah 0.5. Ini juga namanya perpuluhan yang kamu kena hafal. Kena hafal lagi. Okey, 1/5 sama dengan 20%. 20% maksudnya 0.2. 20%. Okey, 1/4 sama dengan 25%. 25% maksudnya apa? 0.25. Nampak? 1/2. 50%. 50% maksudnya apa? 0.5. Kena hafal ni. Kalau hafal senang. Satu lagi, 3/4. 3/4 adalah apa? 75%. 75 maksud 0.75. Ini soalan-soalan nombor-nombor kita panggil nombor-nombor biasa yang mudah. Okey, kalau kamu ingat senang cerita dia. Maksudnya 3 tambah 0.5. Jawapan kita 3.5. Ini soalan UPSR yang agak mudah yang kamu boleh kira sebenarnya. Jadi kat sini dah ada 4 markah. Okey, kita tengok. Terusnya nombor 3, tengok. Rajah di bawah menunjukkan satu sata kates. Sata kates tu biasanya dalam bentuk macam inilah kita panggil dia. Satu-satu ada pasti Y, ada pasti X, dan biasanya kita jumpa ni kita panggil dia dalam topik koordinat. Koordinat mesti kurungan yang ada X dulu baru Y. Itu cerita pasal koordinat. Okey. Aufa berada di koordinat 1, 2. Manakala Dahlia berada di koordinat 4, 7. Tandakan kedudukan. Kedudukan maksudnya apa? Apa maksud 1, 2? 1, 2 maksudnya ini X, ini Y. X1, Y2. Mana X1? Kita pergi dekat X tu. X1. Sebenarnya Y kita 2. Naik sampai jumpa 2. Tanda. Macam tu. Okay. Nama dia siapa? Aulia. Jadi tanda A saja pun tak apa. Dah mewakili Aulia dah. Aulia. Sama juga Dahlia. 4, 7 maksudnya apa? Ini X, ini Y. Siapa dulu? Pegang dekat X dulu. 4. Pegang, cari 7. Naik sampai jumpa 7. Tandakan D. Dahlia. Okey, nampak? Soalan dia kan apa? Tandakan kedudukan. Macam ni. Siap. Berapa markah? 2. Apa maksud 2? 1 ni 1 markah. Kalau Aulia betul, Dahlia salah, dapat 1 markah. Kan? Kalau dua-dua, dapat 2 markah. Nampak? Sikit je kan markah dia? Sikit-sikit. Lama-lama, jadi bukit. Pelan-pelan. Ini kita panggil apa? Menandakan koordinat. Koordinat maksudnya kedudukan. Kedudukan kita kira apa dulu? X dulu baru Y. X ni tidur. Tidur nama dia paksi mengufuk. Nanti kamu jumpa mengufuk. Mengufuk binatang apa? Mengufuk tidur. Seperti mentari merah di ufuk timur. Sudah. Apa benda mentari merah di ufuk timur? Kalau kamu pergi dekat laut, kan? Ni kita pantai laut. Kamu akan nampak dah. Laut ni laut. Laut okey, ada pulau. Pulau laut. Tiba-tiba petang-petang tu ada matahari nak masuk dah. Masa tu kita nampak cantik lah matahari masuk. Ini kita panggil dia mentari merah
di ufuk timur. Nampak? Ni ufuk. Kita bagi tahu garis mengufuk. Garis mengufuk ni adalah garis yang tidur. Dalam masa tu kita bagi horizon. Horizon. Garisan horizon. Jadi sama juga. Paksi mengufuk. Okey. Yang ini paksi mencancang, bukan menegak. Paksi Y. Paksi mencancang. Mencacang maksudnya terpacak. Terpacak tu adalah paksi mencacang. Kalau dia letak XY sama cerita dia. Ini kalau dia bagi dalam perkataan mengufuk dan mencacang. Okey. Pergi dekat soalan B. Tentukan jarak antara kedudukan Alfa. Aulia pula saya baca nama dia. Dengan Dahlia. Okey. Kita tengok macam mana. Mengufuk. Nampak? Dan mencacang. Boleh nampak dah cerita. Alfa dan Dahlia. Maksudnya apa? Kita tengok. Mengufuk maksudnya apa? Alfa nak pergi kat Dahlia. Ni. 1, 2, 3. Maksudnya apa? 3 unit mengufuk. 3 unit mengufuk. 1, 2, 3, 4, 5. 5 unit mencacang. Tulis jawapan. 3 unit mengufuk, 5 unit mencacang. Dapat 1 markah. Nampak? Yang jaga kalau 1 maksudnya kalau ni salah, ni betul, tak ada markah. Ada markah. Dia mesti 3, 5 ni mesti betul-betul isi. Baru dapat. Nak jalan kerja? Jalan kerja ni untuk bagi kita confident. Kuat jalan kerja. Jawapan ni saja. Ini kita bagi jarak mengufuk dan jarak mencacang. Dah faham? Apa maksud mengufuk, apa maksud mencacang? Okey. Terus saya pergi dekat sebelah. Okey. Lupa pula, kamu tak ada soalan ni, kamu tengok dulu, baca dulu sekejap. Jadual di bawah menunjukkan bilangan buku yang diperoleh 4 orang murid. Okey. Wan 12 buah. Fairuz 5 buah lebih daripada Wan. Aidil, why? Algebra dia pakai unknown kat situ. Okey. Zulhilmi 2 buah buku kurang daripada Aidil. Okey, sekarang kita tanda tu. Macam mana kita nak tanda dia? Pelan-pelan Soalannya kat situ. Jumlah buku ialah 57. Hitung nilai Y. Okey, bila dia kata jumlah, kita tengok. 1, 12. Okey, kita tulis kat sini. Jelas, 12. Fairuz, 5 buah lebih pada 1. Maksudnya kalau 1 12, Fairuz tambah 5. Jadi Fairuz 12 tambah 5, 17. Kat situ. Fairuz. Okey. Seterusnya, Aidil, Y. Tak tahu. Tak tahu maksudnya Y. Dia kata Y, kita pun Y lah. Okey. Zulhilmi, 2 buah kurang daripada Aidil. 2 buah kurang pada Aidil. Maksudnya, Zulhilmi, Y tolak 2. 2 buah kurang pada Aidil. Okey. Jadi, apa maklumat seterusnya? Jumlah dia 57. Sejumlah tambah semua. Susun je tu. 12 tambah 17 tambah Y tambah Y. Nampak? Tambah Y. Okey, tolak 2. Sama dengan 57. Okey. Ini cara kita buat. Tambah, cara kita tulis. Kemudian kita kira nombor yang kita ada. Nombor apa? 12 campur 17. Dapat 29. Ke? 29. Okey. Kemudian tolak 2. 29 tolak 2. Tolak 2. Tolak 2. Tolak 2. Tinggal berapa? 27. Betul? 27 Pak. Jadi kat sini
Nombor semua ni dah bertukar menjadi 27. Campur dengan ada berapa Y nampak? Ada berapa Y? 1, 2. 1, 2. Kalau 2Y kita tulis 2Y. 2Y. Sama dengan 57. Ini cara kita buat algebra. Okey. Seterusnya apa nak buat? Kita kena kira lah. Macam mana nak kira? Kita nak Y. Yang 27 ni kita kena pindahkan ke sebelah. Bila kita pindah 27, tambah, dia tukar jadi tolak. Itu konsep dalam asas algebra. Tambah, tukar jadi tolak. Darab, tukar jadi bahagi. Maksud ni ingat ya. Tambah, tukar jadi tolak. Tolak, tukar jadi tambah. Darab, tukar jadi bahagi. Kalau bahagi, tukar jadi darab. Itu konsep asas. Jadi, ni dah pindah, buang. Yang tinggal apa? 2Y. Sama dengan 57 tolak 27. 57 tolak 27. Tinggal 7 tolak 7, 0. 5 tolak 2, 30. 30. Okey? Ni. 30 ni pula macam ni nak buat? 30 ni darab. Darab. 2Y. 2Y. 2Y sama juga dengan 2 darab Y. 2 darab Y. Itu 2Y. 2 darab Y. 2 darab Y sama juga dengan Y campur Y. Y campur Y maksudnya 2Y. 2Y maksudnya 2 darab Y. Pening kan? Nanti pening korang tak apa. 2Y. Jadi darab tukar jadi bahagi. Potong saja, turun ke bawah. Jawapan kita Y jadi apa? Y sama dengan 30 bahagi 2. Berapa 30 bahagi 2? Kalau nak kira pelan-pelan pun tak apa. 30 bahagi 2. 1, 2 tolak 10. 10 maksudnya 2 darab apa 10? 5. Dapat dah jawapan kita 15. Sebab tu markah dia 3. Algebra panjang sikit. Jadi kamu kalau boleh kamu hafal sikit lah untuk nak buat bahagi semua ni. Tambah tolak pun kamu kena hafal cepat sikit kita buat. Mungkin algebra ni saya kena ajar kamu 1 kali kelas. 1 jam tu kena ajar algebra je. Lepas tu kamu cakap. Dan pasal apa? Pindah-pindah, tambah tolak, darab, bahagi ni penting. Kan? Nombor-nombor macam mana ni nak tambah semua. Jalan kerja nak buat. Jalan kerja buat je mana-mana. Tak kisah. Yang penting jawapan highlight betul. Kalau betul jawapan dia nampak 15, dia bagi markah penuh 3 tu. Kan? Jalan kerja buat jangan cantik besar-besar. Puas hati. Okay, kalau takut tak muat, kita potong 3. Buat 3 bahagian siap-siap. Okay? Soalan nombor 4 lebih kurang. Nanti tengok semula. Saya bagi kamu link, nanti kamu tengok semula rakaman. Cuba buat. Nombor 5. Okay. Rajah di bawah menunjukkan harga asal bagi sebuah telefon pintar sebelum kenaikan harga sebanyak 30%. Ini biasanya kalau pelajar jumpa dalam exam kertas 2 ni, dia tinggal soalan ni, dia skip. Dan kita tengok ayat dia betul-betul. Dalam matematik sebenarnya, setiap ayat yang dia bagi tahu tu, dia straightforward tau. Dia tak ada orang kata tersirat, tak ada tu, dia mesti nampak jelas. Rajah di bawah menunjukkan harga asal bagi sebuah telefon pintar sebelum kenaikan harga. Maksudnya ada naik harga dia ada naik. Okey, jadi kita kena tengok dulu. Maksudnya berapa kenaikan harga? Kenaikan harga sama dengan berapa naik? 30%. Darab dengan 420. Macam nak kira? Kalau tak ada kalkulator, susah. Kan? Sama dengan 30 per 100 darab dengan 420. Okay? Potong kosong dulu. 1 potong, 1 potong. Kemudian potong 1, potong 1. Nampak? Hilang kosong.
Yang tinggal 3 darab 42. 42 darab dengan 3. 3 darab 2, 6. 3 darab 4, 12. Nampak? Dapat sama dengan 126. Apa benda ni? Kenaikan harga. Okey. Jadi berapa harga baru? Harga baru sama dengan harga asal dia 420. Okey. Dia naikkan sebanyak berapa? 126. Dapatlah jawapan kita. Buat je yang kerja lagi sekali. Tak apa, pelan-pelan je buat. Tapi ni betul lazim senang je. 420 campur 126. Dapat apa? 546. Unit jangan lupa. Last kali penting unit. RM 546 ringgit. Okey. Dapat 2 markah. 2 markah ini bagi dia kedekut. Tapi tak apa. Buat je tak apa. Asalkan dapat markah. Okey. Kita tengok soalan B dia. Apa dia kata? Hitung keuntungan yang diperoleh penjual jika dia menjual 2 buah telefon pintar dengan harga baru itu. Macam mana dapat nak kira untung dia? Untung dia senang aja. Yang naik harga itulah. Berapa naik harga? Satu telefon. Berapa dia dapat kenaikan? 126. Nampak? Jadi kalau 2 telefon, 2 darab 126. Kiralah 126 darab 2. 2 darab 6, 12. 2 darab 2, 4. 4 campur 1, 5. 2 kali 1, 2. Dapat jawapan RM 252. Ini kita panggil dia jumlah keuntungan dia. Dia naikkan harga. Untung. Harga asal dia modal lah. 420 je pun. Okey. Kita naikkan. Terus pergi soalan seterusnya. Okey, ayam dengan ikan. Ayam dengan ikan teli. Okey, raja di bawah menunjukkan jisim bagi seekor ayam. Jisim tu apa? Berat dia, berat. Kita panggil berat. Dan seekor ikan keli yang diternak oleh Mazli. Wah, ini dia bagi dalam bentuk pecahan. Ini dia bagi dalam bentuk perpuluhan. Okey. Nyatakan jisim dalam gram. Ini macam mana cerita ni? Gram. 1 kilogram. Sama dengan 1000 gram. Ini K. K kecil ni maksudnya 1000. Kilometer, 1000 kilometer. K kecil juga. 1000 gram. Okay. Jadi apa kita buat? Kita pecahkan juga macam tadi. Ayam, 3000. 3 dengan apa? 7/8. Macam mana kira dia? 3, 3000. Dah siap lah. Okay. 7/8 darab dengan 1000. 7/8 darab 1000 maksudnya 7000 bahagi 8. 7 darab ni 7000. 7000 bahagi dengan 8. Kalau nak bahagi dulu pun tak apa, kecil senang. 1000 bahagi 8 mudah, jangan darab dengan 7. Kacau ni. 1000 bahagi 8. Kalau kamu nak bahagi sikit-sikit pun tak apa, bahagi terus pun tak apa. Bahagi sikit-sikit macam mana? Bahagi 2 dulu. 1000 bahagi 2, 500. 8 bahagi 2, 4. Dia bahagi 2, bahagi 2. Nampak? 500 bahagi 2, 250. 4 bahagi 2, 2. Ini kaedah sikit-sikit. 250 bahagi 2, potong. 125. Jawapan kita adalah kita kena buat 125 kali dengan 7. Dapat? 7 kali 5, 35. 7 kali 2, 14. 14 campur 3, 17. 7 kali 1, 7 campur 1, 8. 875. 3000
campur 875, 3,875 gram. Okey, macam mana nak kira dia tak peduli. Betul yang ini satu markah. Kamu nak kira kat mana pun dia tak tanya. Contoh-contohlah kat sini. Okey, ikan keli senang, perpuluhan senang. 3,87 darab dengan 1000, maksudnya kita akan gerakkan 3 tempat perpuluhan. Gerak 1, 2, 3, tak kosong. Jawapan 3870. Senang. Perpuluhan senang. Pecahan kadang-kadang susah sikit. Okey. Hitung jumlah jisim dalam kilogram pula. Tadi kau minta dalam gram, dalam kilogram. Tak apa, kita buat jumlah tambah senang. 3875 campur 3870. 5, 14, 16 campur 1, 19, 6 campur 1, 7. Okey. Ini dalam gram. Nak jadi kilogram, kira 3 titik. 17945. 1, 2, 3 titik. Kilogram. Titik hati-hati buat bagi tenyeh sikit. Jangan titik tag macam tu, tenyeh sikit. Bagi nampak jelas. Okey, dapat dah jawapan kita 7. 7.7. 9 pula kat sini. 8 campur 8, 6, 17. 7 salah kira tadi. Okey, 7,745. Okey, 2 markah. Okey, saya salah. Potong saya 1 markah. Potong markah. Okey, tak apa. Kita teruskan. Tengok soalan seterusnya bawah ni. Nombor 7. Rajah di bawah berujukkan jisim 2 item. M dan N. Okay. M dia bagi 1.25 kg. N dia bagi 1/4/5 kg. Hitung jumlah jisim dalam gram item N dan M. Sama soalan dia macam tadi. Tukarkan kepada bentuk gram. Okey, tapi soalan dia nak jumlah terus. Kan? Okey. Dalam gram. Jadi kita buat pertama ni. 1.25 kilogram. Tukar kepada gram, gerakkan titik 3 tepat. 1, 2, 3. Ini sama dengan 1250 gram M. N 4/5. 4/5 ni kamu kena ingat macam mana nak buat 4/5. Jadi 4/5 kita nak tukarkan kepada perpuluhan. 4/5. Perpuluhan kalau per 5 ni mudah. Sebab bawah dia kita jadikan 10. Jadi kita darab 2. Darab 2. Jadi dia akan jadi 8/10. 8/10 sama juga dengan 0.8. Jadi kat sini kita ada apa? 1. Jadi maksudnya 1.8. Darab 1000. 1, 2, 3. Tak kosong. Jadi 1,800. Hitung jumlah. 1,250 campur 1,800 sama dengan dia boleh kira kat situ ni. 0, 5, 10, 3. 3050 gram. Okey? Dapat ni 1 markah je dia bagi. Jangan kerja panjang sikit cerita. Berapakah jisim dalam gram perlu dikurangkan daripada item N supaya penimbang itu seimbang? Sehingga maksudnya sepadan lah. Jadi maksudnya kita nak berapa kurangkan. Jadi apa kita buat? Ambil ni yang lebih berat, tolak yang ringan. Berat tolak ringan, dapat balance dia.
Yang ni berapa tadi kita buat? 1,800. Tolak dengan 1,250. Dapat? Kosong. Tak ada tolak, pinjam. Tinggal 7. 10 tolak 5, 5. 7 tolak 2, 5. Satu-satu habis. Yang tinggal 550 gram. Tapi soalan nak kat sini dalam apa? Gram. Kalau dalam gram tu dapat jawapan. 550 gram. Okey, tolak aja. Boleh kejap betul ke? Berapa jisim perlu dikurangkan daripada item N supaya penimbang tersebut seimbang? Okey, betul lah. Jadi perlu dikurangkan sebanyak apa? Sebanyak 550. Right? 550. Kita buang mata baru maksudnya 125 dengan 125. 125 dengan 125 seimbang. Okey? Seterusnya kita pergi dekat soalan dia seterusnya. Nombor 8 pula. Ada. Langgar. Langgar kamera bergoyang ah. Nombor 8. Cuba tengok. Rajah di bawah menunjukkan isi padu jus oren dan jus nanas. Isi padu jus oren dan jus nanas. Tentukan isi padu dalam mililiter. Ini sama kat cerita dia. 1 liter sama dengan 1000 mililiter. Tukaran unitnya. 1 liter sama dengan 1000 mililiter. Okey. Tentukan isi padu dalam mililiter jus nanas itu. Dia kata apa? 1/5 kurang daripada jus oren. Jadi berapa yang kurang tu? Kita kira berapa yang kurang tu. Jadi yang kurang adalah sama dengan 1/5 daripada 650. Okey. Jadi kita kira ni, kita boleh potong ni. Sifar 5 kan, potong. 650 bahagi 5. Kita boleh buat kat tepi ni. Boleh 650 bahagi 5 macam ni pun tak apa. Nak potong dah biasa potong lagi bagus. Kan? 1, 5, 15, 3, 0. Ini 130. Kan? Okey. Jadi sama dengan 130 yang perlu dikurangkan. Okey. Tentukan isi padu nanas. Jadi oleh sebab itu nanas sama dengan 650 tolak 130. Buat jalan kerja. Tolak 130 dapat 025. Jawapan 520 mililiter. Okey. Dia boleh buat jalan kerja panjang tapi saya buat sikit-sikit. Kita pecahkan kepada 2 bahagian. Kau boleh buat terus, boleh buat 650 tolak dengan yang ini terus pun tak apa. Macam mana pun kamu kena faham kaedah dia. 2 kaedah, satu-satu ataupun kaedah berterusan. Dia sekaligus. Caranya lagi ini pelan-pelan kita buat, pelan-pelan. Satu-satu lagi senang, lebih mudah faham. Okey. Kedua-dua jus tersebut telah dicampur dan dituangkan ke dalam bekas lain. Dia campur, benar dia tuang. Seterusnya 230 ml air bersih ditambahkan ke dalam jus campuran itu. Hitung isi padu dalam ml. Jus campuran di dalam setiap gelas jika jus campuran itu telah dituangkan secara sama banyak ke dalam 5 biji gelas. Wah, dia punya cerita. Berapa banyak markah dia bagi? 2 je. Cep, dia minta.
Okay, tak apa. Kita buat ikut ayat dia. Kedua-dua jus telah dicampur. Campur. Nenas dengan oren. 650 campur nenas kita 520. Bila kita campur, kita akan dapat 0,711. Nampak? Okay, ini jumlah. Okay. Kemudian dia kata apa? Dia tambah air. Berapa air? 230. Tambah air. Berapa jadi? 0, 10, 1, 2, 3, 4. 4,400. Tambah air. Okay. Kemudian dituang sama banyak ke dalam 5 biji gelas. Bahagi 5. 1400 bahagi 5. Bahagi 5. Okey. Bahagi 5. Kalau apa sifir 5 boleh. Kalau tak apa sifir 5 boleh guna konsep darab 2. Darab 2. Dia akan jadi apa? 10 bawah. Sini akan jadi darab 2. 2800. Buang kosong. Siap. Ini bahagi cara. Kalau sifir 5 bahagi, kita boleh guna konsep darab 2. Kan? Lebih mudah kita buat darab 2. Sebab sifir 2 lebih cekap sikit lah. Itu elakkan bahagi. Bahagi susah. Okay. Jalan kerja ni boleh pakai. Okay. Nombor 8 selesai. Kita masuk pula soalan nombor 9. Jam ni rasanya ada yang tak belajar lagi jam. Raja di bawah menunjukkan masa perjalanan Encik Osman dari bandar P ke bandar S. Nampak? Dia kamu tengok kalau yang baru yang masuk berjandam ke macam ni. Yang kamu kena cekap adalah macam mana kamu nak tukarkan pecahan kepada nilai yang kamu faham. Perpuluhan ke macam tu. Yang tu kena cekap. Nak cekapkan pertukaran pecahan kepada bentuk lain, kita kena cekap sifir. Kalau tidak, susah sikit. Okey. Nyatakan masa dalam minit yang diambil oleh Encik Osman untuk perjalanan bantar ke Q. Dalam minit. Minit kena ingat. 1 jam sama dengan 60 minit. 60 minit tu dia bagi tu. Okey. Dia nak Q ke R. Q ke R. Perjalanan Q ke R maksudnya 2/3 jam. 2/3 jam darab dengan 60. Tukar kepada minit. Ni senanglah. Sifir 3. Potong 6 bahagi 3 dapat 2. 2 darab 20. 2 darab 20. Senang sangat. Dapat jawapan 40 minit. Sifir tak boleh buat apa. Matematik kena cekap lah. Okey. Nombor 9. B pula. Dia kata apa? Berapa masa dalam jam dan minit. Lain tadi minit ni jam dan minit pula. Yang diperlukan oleh Encik Osman jika bertolak dari bandar P ke bandar R. P pergi ke R. P pergi ke R maksudnya kena campur dulu. Kan? P dan R. Jadi saya akan buat kat sini. P dan R maksudnya 1 jam 5/6. Campur dengan 2/3 jam. Okey. Tukar minit. 1 jam dah ada 5/6 minit. Jadi saya akan ambil kat sini jalan kerja. 5/6 darab dengan 60. Jadi kita boleh potong ni. 5 darab 10, 50 minit. Maksudnya 1 jam 50 minit. 1 jam 50 minit campur 40 minit. Okey. Jadi kita akan dapat 1 jam 90 minit. Mana ada 1 jam 90 minit? Nampak? 60 minit dari 1 jam. Jadi kita buat apa? Yang ini kita kena tolak 60 bawa ke sebelah. Tolak 60 bawa ke sebelah. Jadi bila kita bawa ke sebelah sama dengan tolak 60 tinggal 30 minit bawa ke sebelah. 1 naik atas.
Jawapan kita akan dapat 2 jam 30 minit. Itu cara kita mengira hasil tambah jam dan minit. Okey. Kalau lagi banyak minit ni kita kena tolak jam, bawa je. Tak ada masalah. Sikit. Okey, pengiraan jam ni pun nanti mungkin saya akan fokus satu masa untuk kamu. Kita belajar pasal jam saja. Senang masuk jam 6 nanti. Ada pelajar baru nak belajar, kamu dah ada nampak sikitlah idea macam mana nak kira jam. Okey. Encik Osman bertolak dari bandar R ke S pada jam 17.40. Ini sistem 24 jam. 17.20. Dari R ke S, mana R ke S? R ke S. 1/2/3 jam. Kita tengok dulu 1/2/3 jam. Yang ni kena kira berapa minit. 2/3 darab dengan 60. Kita potong. CP3 40 minit. Jadi 1 jam 40 minit. 1 jam 40 minit. Dia mula dekat pukul 17.40. Lukis waktu dekat muka jam Encik Osman tiba. Maksudnya 17.40 campur dengan 1 jam 40 minit. 1 jam 40 minit. Sama macam tadi. Bila kita buat 40 campur 40, 80. Ni akan dapat 18. Mana ada 80? Apa kita buat? Kita tolak dengan 60. Bawa 1 ni atas. Jadi dapatlah jawapan kita pukul apa? 19.20. 19 macam mana? 19 pukul berapa? Kita kiralah 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Pukul 7. Okey. 19.20. Ini memang ganas soalan ni 20. Okey. 20 tak ada masalah. Jarum panjang kamu boleh tekan. Okey. Pukul 7. Selepas 20 minit, pukul 7 kat mana? Kat mana pukul 7 ni? Ni dia ada sengat ni. 1, 2, 3, 4, 5 dia bagi ni. Okey. Biasanya kalau macam ni, kita bagi tahu kat pelajar. Biasanya kalau dia buat, dia kira betul je, agak-agak. Sebab kalau nak tepat-tepat, susah juga. Pukul 7.20 ni agak 20. Ini jarum pendek berapa banyak nak bergerak. Pening cerita dia betul tak? Sebenarnya dia, kalau tengok ni bahagi 5. Dia bahagi 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Dia bagi 5. Okey. Jadi kat sini kita tengok 4 maksudnya daripada 12. Kita agak-agak lah. Kalau nak bahagi 5 susah juga cerita ni. Okey. Jadi saya akan ambil kat situ. Lebih pada, kurang pada separuh sikit. Lebih kurang kat situ 1, 2. 2/3 separuh. Bisa letak kat sini Ini maksudnya dalam lebih sikit pada nombor 7. Kalau dia sampai 7.40. Lebih sikit dia pada 7. Okey, jangan sampai separuh. Separuh 7.5. Sebelum separuh. Agak-agak. Okey. Tapi kalau kamu letak kat 7 betul-betul macam mana? Betul juga. Biasanya kalau dalam exam kita write je. Asalkan dia tulis kat sini ni. 19.20 maksudnya sama juga pukul 7.20. 7.20. Okey. Pergi pada soalan seterusnya. Soalan terakhir kita hari ni. Saya target sampai 10 soalan je, insya-Allah. Boleh ngam-ngam 10 soalan bapak. Jadual di bawah menunjukkan panjang 3 tali yang berlainan warna. cm pada meter. Dia pusing-pusing soalan yang sama kata dulu. Tadi kita jumpa mula-mula kilogram kepada gram. Kemudian liter kepada mililiter. Nampak? Yang ini kita jumpa meter kepada cm. Dia lain pula kan? Meter kepada cm. Yang ini 1 meter sama dengan 100 cm.
Okey. Tali manakah yang paling panjang? Nyatakan panjangnya dalam cm. Jadi saya akan buat kat situ. Kelabu hijau hitam. Ini saya buat ni Kelabu 27.5 cm. Dia nak dalam cm. Okey. Hijau 7/20 meter darab 100. Tukar ber cm darab 100. Okey. Jadi kita potong ni 10 bagi 2, 5. 5 dapat 7 kali 5, 35 cm. Okey. Kemudian yang ini hitam. 1/5 lebih panjang daripada tali kelabu. Hitam sama dengan 1/5 darab dengan kelabu. Okey, campur dengan 27.5. Dia lebih panjang. Okay, jadi kita kena kira ni CP5. 27.5 bahagi 5. Nampak? Kosong ini 5, 25. Tolak dapat 2.5, 5.5. 5.5. Jadi 5.5 campur dengan 27.5 dapat kat sini 0, 1, 12, 13. 33 cm. Jadi siapa paling panjang? Jawapan kita kat sini adalah hijau. Hijau yang paling panjang. 35 cm. Okey. Tengok. B pula. Hitung beza panjang dalam mm pula antara tali kelabu dengan tali hijau. Kelabu dan hijau. Beza. Tolak dulu 35 tolak dengan 27.5. Tak kosong. Bagi sama. Tolak. Pinjam 10. 5. Tak boleh pinjam. Tak 10. 10, 14 tolak 7 dapat 7 balik. Jadi 7.5 cm. Dia nak dalam mm. Cm tukar kepada mm darab 10. Darab 10. Senti. Senti darab 10 kepada mm. Jadi jawapan kita adalah 7.5 darab 10 sama dengan 75 mm. Jadi banyak dalam UPSR kalau kamu tengok untuk soalan kertas 2 biasanya melibatkan pertukaran unit. Okey. Jadi insya-Allah untuk malam ni sampai sini dulu. Semoga kamu dapat manfaatlah sikit tentang apa kita belajar. Okey. Kalau kamu tengok ada kawan kamu ketinggalan ke apa kat sekolah, ajak dia join sekali. Ajak dia join sekali tuition. Okey, bagi tahu dia, suruh dia contact saya. Jadi kita boleh kira tak apalah. Bagi yang tak mampu, saya ada package untuk bagi diskaun sikit lah bagi yang tak mampu. Ajak-ajak kawan ramai masuk. Sama-sama. Okey. Lepas tu, kalau dekat YouTube tu, ajak kawan-kawan share tengok. Tak apa, tak ada masalah. Share tengok sekali. Kongsi-kongsi tengok. Saya bagi kat sini, kamu boleh salin tengok. Kalau kamu nak tengok lah. Kamu tengok hari Sabtu ni ada. Kamu type je. Kamu masuk YouTube. Kamu type je kat situ. UPSR. UPSR. Sambung terus Cik Guman. UPSR Cik Guman. Okay. Dia keluar dah. Kalau hashtag pun dia keluar. Hashtag pun boleh tak hashtag. Nanti dia keluar. Kamu tengoklah. Pilih yang kelas kita ni. InsyaAllah. Sains ada. Matematik ada. InsyaAllah. Jadi kita jumpa lagi. InsyaAllah. Minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Saya Cik Guman. Selamat belajar. Sama-sama. Bye.